أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kita kembali bertemu untuk kita meneruskan kuliah kita dalam rangka untuk mengakrabkan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah min Kitabi Tahzib Al-Asma'i Wal-Lughat, ta'lif Al-Imam Abi Zakaria bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang kemudiannya kitab ini diberikan khidmat tahqiq oleh Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Ash-Shaya hafizahullahu ta'ala, iaitu sebuah kitab yang besar sekali faedahnya yang diambil daripada kitab besarnya, iaitu Tahzib Al-Asma' Wal-Lughat. InsyaAllah ya, pada pagi ini kita akan meneruskan pemaparan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkait tentang pribadi Nabi SAW, iaitu pada perbahasan dafnuhu wa umruhu, iaitu tentang permakaman atau penguburan Nabi SAW dan usia Nabi SAW ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah merupakan susulan perincian terhadap perbahasan sebelumnya, iaitu tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang ya waktunya, harinya, ya, iaitu ya sebagaimana yang telah dipaparkan, dan juga perbahasan para ulama terkait tentang situasi kewafatan Nabi SAW yang telah berlalu penjelasannya. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang ya, dafnuhu wa umruhu, iaitu penguburan atau permakaman Nabi SAW dan usia Nabi SAW pada muka surat 28 ya, iaitu pada muka surat 28. Maka rujuklah di situ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan pada hari Selasa ketika matahari tergelincir. Wa dufina yaum ats-tsalatsa, iaitu dimakamkan, dikebumikan jasad yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Selasa ketika mana matahari tergelincir. Ya, pada matahari tergelincir, yakni condong dari tengah langit ke arah barat, iaitu waktu zuhur, sudah menghampiri. Ada juga yang mengatakan malam Rabu, iaitu malam Rabu. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, Nabi SAW wafat pada hari Isnin. Pada hari Isnin, iaitu pada waktu duha, yang mana ketika mana teriknya pancaran matahari. Di waktu itulah puncak teriknya duha, yang juga merupakan awal daripada ya, dan dari akhir hari.
Baik, Rasulullah SAW meninggal pada usia 63 tahun. Ya. Ada yang berpendapat pada usia 65 tahun. Ada juga yang mengatakan 60 tahun. Namun yang pertama lah yang lebih benar dan lebih masyhur. Ketiga pendapat itu disebutkan dalam As-Sahih, iaitu dalam Sahihain, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Jadi ada catatan kaki tentang iaitu malam Rabu, iaitu hari dimakamkan jasad yang mulia Nabi SAW. Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah mengatakan yang sahih bahawa beliau SAW masih berada di tempatnya pada hari Isnin dan hari Selasa sepenuhnya, iaitu Nabi SAW masih berada di perbaringan dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi 2 hari berada, masih berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Serta beliau SAW baru dikuburkan, baru dimakamkan pada malam Rabu. Ia juga mengatakan beliau SAW dikuburkan pada malam Rabu, dan inilah pendapat yang dinaskan oleh lebih dari satu imam, baik salaf maupun khalaf. Dan pernyataan Ibnu Katsir rahimahullah ini boleh dirujuk dalam kitab sejarahnya yang sangat terkenal, iaitu Al-Bidayah wan Nihayah, iaitu pada jilid yang ke-7, muka surat 291-292. Inilah pendapat yang dipegang oleh Khalifah bin Khayyat sebagaimana dalam tarikhnya, muka surat 94. Ini adalah iaitu penjelasan tambahan tentang hari dikebumikan jasad yang mulia Nabi SAW, iaitu malam Rabu. Maknanya Isnin, Selasa, jadi malam Rabu sudah memasuki malam yang ketiga, barulah Nabi SAW dikebumikan. Kenapa lama? Kenapa 3 hari? Nanti akan datang penjelasannya. Jadi usia pula ketika mana Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi para ulama menyatakan ada 3 pendapat, sebagaimana yang telah dinaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ada perbezaan, iaitu yang pertama mengatakan pada usia 63 tahun, yang kedua mengatakan 65 tahun, dan yang ketiga 60 tahun. Bagaimana nak reconcile, bagaimana nak iaitu mendamaikan perbezaan tarikh-tarikh ini? Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, menurut para ulama, untuk mengkompromikan, nak reconcile, untuk menggabungkan ketiga-tiga ni, sebab nampaknya ada pertentangan. Di antara riwayat-riwayat itu bahawa yang meriwayatkan 60 tahun tidak memasukkan tahun wafatnya, dan yang meriwayatkan 65 tahun memperhitungkan tahun kelahiran dan wafatnya, sedangkan yang meriwayatkan 63 tidak memperhitungkan keduanya. Ini maksud tahun-tahun yang berbeza tersebut. Yang benar adalah 63 tahun. Demikian pula riwayat yang sahih tentang usia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, dan Aisyah radhiyallahu anha, iaitu 63 tahun. Jadi ini adalah sahabat-sahabat Nabi SAW dan salah seorang isteri Nabi SAW yang meninggal dunia pada usia yang hampir sama dengan Nabi SAW, iaitu 63 tahun. Jadi pelajaran daripada usia ini adalah menunjukkan bahawa umur umat Nabi SAW adalah pendek, tidak panjang seperti umur umat-umat yang telah terdahulu, khususnya umat bagi Nabi Nuh AS. Sebagaimana daripada indikator, iaitu pemaparan usia dakwah Nabi Nuh AS saja mengambil masa 950 tahun. Bayangkan umur Nabi Nuh AS itu berapa. Jika diandaikan bahawa Nabi Nuh AS diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun, maka campurlah dengan 950 tahun. Selama mana Nabi Nuh AS berdakwah lailan wa naharan. Adapun umat Nabi SAW, umurnya pendek, sangat pendek berbanding dengan umat terdahulu. Dan ini dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umat aku berada di antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit sahaja yang berjaya melepasinya. Jadi by average umur umat Nabi SAW range-nya berada di antara 60 hingga 70.
iaitu pendek sekali usianya. Dan ini memberikan faedah kepada kita bahawa dengan pendeknya usia kita ini, khusus bagi umat Nabi SAW, khususnya bagi kita-kita ini, memberikan gambaran, iaitu bahawa setiap kita hendaknya membuat persediaan. Apatah lagi umur kita sudah menuju ke arah umur yang berada pada julat tersebut, 60 hingga 70. Sudah berada di ambang kematian secara lazimnya. Maka hendaklah kita memanfaatkan usia, kerana usia adalah modal yang istimewa yang Allah berikan. Dan modal itu tidak perlu dibayar, gratis, percuma. Yang perlu dibayar adalah bagaimana kita memanfaatkan usia itu untuk melakukan dan mempersiapkan amal-amal ketaatan sebelum ajal kita tiba, sebelum kita kembali kepada Allah. Jadi apatah lagi ketika berada di usia yang kritis ini, maka hendaknya kita memerhatikan hal yang satu ini. Dan Nabi SAW banyak sekali dalam kesempatan memperingatkan kita agar memanfaatkan usia yang sebaik mungkin. Itulah, kita hendaknya pandai menguruskan usia kita, ya, agar dengan usia itu nanti ianya akan mendatangkan manfaat apabila kita berdiri di hadapan Allah di negeri akhirat. Ya, Allah sebut banyak di ayat-ayat Al-Quran tentang hal yang satu ini. Yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada berguna harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang dengan hati yang selamat. Maknanya mereka datang membawa amal soleh. Dan amal soleh yang paling utama yang mereka bawa adalah iaitu benarnya tauhid mereka kepada Allah, iaitu iman. Iman yang hidup, iman yang benar. Apa makna iman? Iaitu iman adalah merangkumi 3 perkara: at-tasdiq bil qalb, wal iqrar bil lisan, wal amalu bil arkan. Ya, iman iaitu membenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi orang yang beriman, mereka adalah orang yang benar akidahnya. Mereka orang yang membuktikan pengakuan mereka itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi hendaklah kita sentiasa di samping mempertingkatkan amal ketakwaan kepada Allah dan memastikan amal-amal yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, teliti dan berhati-hati. Hendaklah juga pada masa yang sama jangan kita lupa untuk sentiasa berdoa memohon kepada Allah. Pertamanya agar Allah berikan kita petunjuk dan hidayah istiqamah di atas itu, iaitu kukuh teguh di atas panduan yang telah diwasiatkan oleh Nabi SAW, agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para salafus saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita menjauhi segala perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan yang paling keras tegahannya adalah jangan sekali-kali terjatuh ke dalam kesyirikan dan kebid'ahan. Kukuh teguh di atas tauhid, kukuh teguh di atas sunnah, berjalan di atasnya. Dan ini tak akan mampu dan dapat dilakukan kecuali dengan panduan ilmu. Dan ilmu itu hendaklah dipastikan adalah ilmu yang benar, tepat, sahih lagi soreh. Ya, maka dengan itu, contoh dalam urusan akidah, hendaklah kita mempelajari akidah itu daripada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan hendaklah kita mempelajari kitab-kitab akidah yang diwariskan kepada kita oleh generasi para salafus soleh. Hendaklah kita mempelajari kitab-kitab akidah para salaf. Dan para salaf sangat kaya mewariskan kepada kita pelbagai kitab akidah. Ya, semisal kitab yang telah kita pelajari dalam silsilah akidah yang sahihah yang membawa ke syurga, kitab Usulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, dan banyak lagi kitab-kitab akidah salaf yang memakan usia kita untuk mempelajarinya. Semisal juga kitab seperti kitab akidah At-Tahawiyah, kitab akidah Imam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, ya, kitab iaitu Al-A'iyah oleh Imam, ya, Abi Daud, iaitu anak kepada Imam Abu Daud, ya. Dan banyak lagi kitab-kitab
yang hendaknya kita mempelajarinya. Kerana itulah dia akidah yang sahihah, akidah yang para ulama salaf ya tulis untuk kita mempelajari. Kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh ya, kitab-kitab akidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semisal kitab Tauhid ya, Qawaidul Arba', Usulus Sittah, Fadlul Islam, Masail Jahiliyah, Usulus Salathah ya, dan banyak lagi kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama sebelum dan sesudahnya yang berjalan di atas tariqah, iaitu sumber yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang selamat daripada pencemaran akidah, semisal ilmu kalam dan seumpamanya. Baik, itu faedah tambahan tentang usia ya. Jadi usia ini adalah ya, anugerah Allah yang sangat besar yang jangan sekali-kali kita sia-siakan ya. Orang yang terbaik adalah orang yang paling terbaik dalam memanfaatkan usia. Dan Nabi SAW memberikan tanda-tanda a'malu ummat khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, makin meningkat usia, makin bertambah baik pula amalnya. Maknanya dia makin teliti, makin berhati-hati, makin bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, khususnya ya, dia menjaga perkara yang wajib dan dia berusaha untuk menghidupkan perkara yang sunnah. Baik, seterusnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Hakim Abu Ahmad, iaitu Syekh dari guru Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah mengatakan, ada yang mengatakan Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin, diangkat sebagai Nabi pada hari Isnin, berhijrah dari Mekah pada hari Isnin, memasuki Madinah pada hari Isnin, dan meninggal pada hari Isnin. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, lihat dalam Al-Musnad, iaitu Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Jadi memang Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin, itu sepakat. Diangkat sebagai Nabi pada hari Isnin. Sebab itu Nabi. Okay, apa beza diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul? Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Al-Usul Al-Thalathah wa Adillatuha, ketika mana membahaskan tentang persoalan yang ketiga, tentang ma'rifatu Nabi, iaitu mengenal Nabi SAW. Beliau rahimahullah ketika menjelaskan biografi Nabi SAW, beliau rahimahullah mengatakan nubbi'a bi'iqra' wa ursila bil mudaththir. Jadi Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dengan turunnya, iaitu surah Al-Alaq pada bulan Ramadan pada hari Isnin, dan diangkat menjadi Rasul dengan surah Al-Mudaththir. Diangkat menjadi Nabi, belum diwajibkan lagi untuk menyampaikan risalah. Rasul, dia diwajibkan untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Itu dia ya. Jadi Nabi SAW pada usia 40 tahun menerima wahyu yang pertama. Bermulalah era kenabian Nabi SAW. Kemudian dengan turun surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, ya, sampai ayat yang kelima, Allah perintah Nabi SAW bangun, wahai orang muslimun ya, beri peringatan ya, Allah besarkan, pakaian kamu bersihkan. Itu yang perintah untuk mula menyampaikan dakwah. Dan berlakulah tahapan-tahapan dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi dan kemudian secara terang-terangan dan seterusnya. Dan itu nanti dipelajari dalam tahapan dakwah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin pada bulan Rabiul Awal ya, yang khilafnya adalah dari sisi penetapan tarikh. Tak dapat dipastikan tarikh yang tepat 100%. Ada perbezaan, telah berlalu penjelasannya. Dan diangkat menjadi Nabi pada hari Isnin dengan turunnya tadi ya, surah Al-Alaq. Sebab itu Nabi SAW ditanya kenapa Nabi SAW berpuasa pada hari Isnin. Kerana dua sebab ni, iaitu aku dilahirkan pada hari Isnin dan aku diangkat menjadi Nabi ya, kerana apa bukti diangkat menjadi Nabi, dan bermakna pada hari Isnin juga Al-Quran diturunkan. Jadi tiga serentak. Nabi SAW lahir pada hari Isnin, menerima wahyu pada hari Isnin, otomatis diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul juga pada hari Isnin. Itu mukadimah. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian berhijrah dari Makkah pada hari Isnin, memasuki Madinah pada hari Isnin, iaitu sampai
pada hari Isnin di Quba. Lalu Nabi SAW membina masjid Quba. Di antara perkara yang disunahkan bila kita menunaikan haji atau umrah, di samping solat di Masjid Nabawi, disunahkan kita ke Quba untuk solat di situ. Dan meninggal pada hari Isnin. Jadi istimewa hari Isnin. Allah pilih hari Isnin untuk berlaku peristiwa-peristiwa besar. Baik. Seterusnya, diriwayatkan bahawa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Dalam keadaan terkhitan, lagi terputus tali pusarnya, tali pusatnya. Baik. Di sini ada catatan kaki tentang kelahiran Nabi SAW dalam keadaan telah berkhitan. Jadi pentahqiq ini memberikan komentar apa yang disebutkan pengarang, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahawa beliau SAW dilahirkan dalam keadaan terkhitan, lagi terputus tali pusatnya. Mengenai hal ini terdapat hadis tidak sahih yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mawdu'at, iaitu kitab yang memuatkan hadis-hadis palsu. Ini bukanlah merupakan kekhususan beliau SAW, kerana banyak manusia dilahirkan dalam keadaan telah terkhitan. Ini kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Demikian penyataan kerana ini okey, banyak manusia dalam keadaan terkhitan. Demikian pula pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di ulama lain. Ia menyebutkan pendapat kedua tentang khitannya, iaitu beliau SAW dikhitankan pada saat hatinya dibedah oleh malaikat, saat dia asuh Halimah, ibu yang menyusuinya. Ini pendapat yang kedua. Ia juga menyebutkan pendapat ketiga, iaitu bahawa kakeknya, iaitu datuknya Abdul Muttalib, menghitannya pada hari ketujuhnya. Ia juga membuat jamuan untuknya dan menamainya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ada tiga pendapat tentang khitannya Nabi SAW. Jadi para ulama berbeza pandangan dalam masalah khitan Nabi SAW. Jadi ada pendapat mengatakan bahawa Nabi SAW telah dikhitan, lahir-lahir telah dikhitankan. Tu. Dan ada ulama yang mengatakan datuknya Abdul Muttalib, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, menghitankan anak yang dilahirkan setelah 7 hari kelahiran. Kemudian ya Abdul Muttalib mengadakan apa? Iaitu mengadakan jamuan khusus untuk memberi nama Nabi SAW, iaitu Muhammad. Dan orang-orang Arab ketika itu, sebelum itu pun telah menamakan anak-anak mereka juga dengan nama Muhammad. Kenapa? Kerana mengetahui tentang perkhabaran akan datang seorang Rasul yang namanya Muhammad. Lalu mereka pun mempersiapkan nama-nama itu. Jadi nama Nabi SAW Muhammad ni bukan nama yang pertama kali. Tapi nama Nabi SAW Ahmad memang tidak pernah ada diberikan nama oleh sesiapa pun orang Arab. Itu sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Jadi ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa ibu Nabi SAW, iaitu Aminah binti Wahab, menamakan Nabi SAW dengan Ahmad. Ya. Jadi datuk dia bagi nama Muhammad. Ya. Jadi ada beberapa riwayat, ya, sebagaimana dalam yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, menyebut dalam kitabnya, ya, Dalail Nubuwah, yang diriwayatkan bahawa Aminah ibu Nabi SAW mengatakan bahawa ketika mengandungkan Nabi SAW, dirinya pernah didatangi oleh seseorang. Lalu orang itu berkata kepadanya, apabila anak ini nanti dia lahir, maka berilah nama ia, ya, Muhammad. Sesungguhnya namanya itu dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Ya, semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Sedangkan namanya dalam Al-Quran adalah Muhammad. Jadi banyak riwayat-riwayat tentang hal ini. Ya, memang kalau dari sisi, ya, kitab Taurat, ya, kitab Injil disebut Ahmad, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, surah As-Saff. Ya, ketika Nabi Isa AS mengatakan nanti sesudah kepergiannya diangkat ke langit, ya, akan datang Rasul sesudahnya, yang akan menjelaskan hal ehwal tentang Nabi Isa AS, segala hal terkait tentang agama yang terakhir ini, agama Islam yang dibawa oleh Rasul terakhir, iaitu min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang sudah pun namanya Ahmad. Tapi Al-Quran
Iaitu nama Nabi SAW adalah Muhammad SAW. Jadi para ulama ia berselisih pendapat. Adapun riwayat yang mengatakan bahawa Nabi SAW telah berkhitan, itu adalah riwayat yang lemah. Jadi walau bagaimanapun ini adalah khilaf para ulama. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama yang masyhur. Yang masyhur ni selalu disebut bahawa Nabi SAW lahir dalam keadaan telah terkhitan. Tapi itu tu dia mengatakan. Memang tu Ibn Jauzi sebut. Ya. Dia letak dalam hadis dalam kitabnya Al-Mawdu'at, tidak sahih. Jadi kalau ikut kebiasaan umumnya adalah iaitu pendapat yang ketiga, sebagaimana datuknya Abdul Muttalib mengkhitannya pada hari yang ke-7 dan diberi nama Muhammad. Kemudian bila ditanya kenapa bagi nama Muhammad, lalu kata datuknya, ya, agar nanti Nabi SAW itu ya sentiasa dipuji dan dimuliakan, ya. Jadi mendapat pujian daripada Allah di langit dan dari seluruh penduduk bumi. Jadi Nabi SAW harapan dengan nama Muhammad itu mendapat pujian penduduk langit dan penduduk bumi. Maka benar, ya. Dan nama Nabi SAW itu pun maksud yang terpuji. Baik. Jadi ini adalah pendapat, ya, para ulama dalam hal Nabi SAW lahir dalam keadaan sudah berkhitan atau tidak. Maka tak perlu kita, ya, bertegang leher dalam mempertahan perkara ini, kerana ia adalah termasuk dalam urusan khilaf. Jadi banyak dalam kisah Nabi SAW ini berlaku banyak khilaf. Khilaf dari sisi penetapan tarikh lahir, khilaf dari sisi penetapan tarikh wafat, khilaf dari sisi keadaan Nabi SAW lahir bagaimana, khusus dari sisi berkhitan ini, telah terkhitan. Baik, selesai secara ringkas perbahasan tentang khitannya Nabi SAW. Kemudian berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau SAW dikafani dengan 3 pakaian putih tanpa gamis dan serban, sebagaimana diriwayatkan dalam As-Sahihain. Ini tentang sambungan daripada kewafatan Nabi SAW. Ya, sebagaimana kita mengetahui bahawa dalam urusan kematian, ya, semua kita termasuk Nabi SAW akan melalui 4 proses. 4 proses utama. Yang pertama, dimandikan terlebih dahulu. Ini general principle, kerana ada pengecualian. Orang mati syahid tak perlu dimandikan. Ini selain orang mati syahid. Iaitu yang pertama dimandikan jenazahnya, yang kedua dikafani, yang ketiga disolati jenazahnya, dan yang terakhir adalah dimakamkan jasadnya. Ini 3 perkara yang menjadi fardu kifayah bagi umat Islam dalam hal pengurusan jenazah. Dimandikan, ya, mandi dulu yang pertama, kafan, kemudian disolati jenazahnya, dan yang keempat dikebumikan. Maka 4 perkara pokok yang wajib dilakukan terhadap orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan biasa, kecuali orang mati syahid tidak dimandikan mereka. Ya, baik, seterusnya. Jadi di sini penjelasannya adalah Nabi SAW dikafani dengan 3 pakaian putih, 3 kain, 3 helai, 3 lapis, dan tanpa dibuatkan gamis, tanpa gamis dan serban. Kerana ada dalam masyarakat yang mereka keluar daripada aturan ini. Bukan saja mereka buat serban, mereka buat tudung, ya, mereka buat cawat lagi, ya. Padahal ikutlah cara bagaimana, ya, kafannya Nabi SAW. Baik, Al-Hakim Abu Ahmad rahimahullah mengatakan, setelah Rasulullah SAW dikafani, beliau SAW diletakkan di atas tempat tidur di pinggir kubur. Ini dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian orang-orang masuk, ini para sahabat Nabi SAW masuk untuk mensolatinya secara bergelombang tanpa diimami oleh seorang pun. Ini kena tahu. Dan soalan ini banyak diajukan, ya, di kuliah-kuliah di masjid dan surau. Kebanyakan jamaah surau tidak boleh menjawabnya. Mereka tidak tahu bagaimana, ya, sifat solat jenazah terhadap Nabi SAW. Kalau tanya siapa jadi imam, mereka jawab dengan confidentnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam pada solat jenazah Nabi SAW. Padahal
sejarah menyebutkan tiada seorang pun yang menjadi imam dalam solat jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini hendaknya diketahui. Tarikh lahir diketahui. Ya, keadaan dilahirkan tahu. Tapi keadaan Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Ta'ala tak tahu. Betapa tidak mengambil tahunya umat Islam. Ya. Ajaib. Orang-orang lain dia tahu. Ya. Inilah masalah. Kerana apa? Tidak mempelajari sirah Nabi SAW. Yang dipelajari lain daripada itu. Yang dibuat lain. Ini masalah. Tapi sambut maulid Nabi SAW tiap-tiap tahun. Bukan setahun sekali, berkali-kali. Apa yang dia sambut, itulah dia kerosakan. Ya. Yang utama tak diutamakan, ditinggalkan. Ya, yang tak diperintah, yang tak disuruh, itulah dia bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Ya, sehingga kalau ditanya tentang orang-orang yang merayakan itu, khususnya orang-orang yang datang ramai-ramai itu, ya, boleh dikatakan gagal semuanya, hampir. Kalau ditanya tentang perincian-perincian dan poin-poin penting, ya, situasi-situasi kritis dalam perjalanan hidup Nabi SAW, semisal yang ini, minta mereka itu jelaskan tentang, boleh terangkan tak peristiwa hari terakhir Nabi SAW, yang dimulai dengan sakit Nabi SAW sampai dikebumikan jenazah yang mulia Nabi SAW. Please explain to us. Ya, buat random survey, tanya yang datang majlis-majlis tu. Ya. Kebanyakannya pasti akan gagal. Sebab apa? Dah pernah ditanya, pernah dibuat. Umumnya. Ni tanya ahli masjid ni yang datang kuliah. Apatah lagi yang tak datang kuliah. Itu bukannya kemestian, tapi umumnya. Lazim, kelaziman, kebiasaan. Ada pengecualian. Baik. Seterusnya, nanti ini secara kesimpulan nanti ya kita akan jelaskan pada poin-poin tertentu untuk perincian yang tidak dinyatakan di sini, yang diambil daripada kitab-kitab sirah Nabi SAW yang sahih, yang kita jelaskan khusus tentang, iaitu tentang penguburan Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW dikuburkan, dan juga solat jenazah Nabi SAW. Orang yang pertama kali mensolati beliau SAW adalah Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi SAW. Nabi SAW memiliki 9 orang bapa saudara. Kerana ayah Nabi SAW, adik-beradiknya 10 orang. Dan ayah Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib, adalah yang paling bongsu. Ketika mana Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, Nabi SAW mendapati 4 bapa saudaranya yang masih hidup. Adapun yang lain semua telah meninggal dunia, termasuk ayahnya Nabi SAW. Dan ayah Nabi SAW nanti akan datang ke penjelasan, meninggal dunia ketika Nabi SAW masih berada dalam kandungan. Ini kira yatim yang paling, bukan yatim yang paling ekstrim lah, tak sempat langsung nak tengok ayah. Dia masih berada di dalam kandungan ibunya, ayahnya telah meninggal dunia, jadi tak kenal langsung. Baik. Jadi ada 4 bapa saudara Nabi SAW yang sempat bertemu dengan Nabi SAW ketika Nabi SAW menjadi seorang Rasul. Maknanya 4-4 tu nanti wajib mengimani kerasulan Nabi SAW. Tetapi kenyataannya apa yang berlaku? Daripada 4 bapa saudara Nabi SAW, hanya 2 orang yang menerima risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, mengimani bahawa Nabi SAW sebagai seorang Rasul dan wajib mengimaninya, wajib tunduk taat terhadap perintahnya. Siapa mereka itu yang beriman? Iaitu salah satunya di sini, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang anaknya masyhur iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, pupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu Sayyidus Syuhada, penghulu segala syuhada. Baik. Adapun 2 lagi yang tidak beriman, kufur, iaitu yang pertama adalah Abu Lahab. Abu Lahab, sehingga ada surah khas tentangnya, iaitu surah apa? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabba.
celaka orang sebut. Ya. Yang kedua adalah Abu Talib. Dua ni kes yang ekstrim. Abu Lahab penentang tegar. Abu Talib tidak. Ya, bersahabat dengan Nabi SAW. Kenapa? Dia adalah yang diwasiatkan oleh Abdul Muttalib untuk menjadikan ganti kepada ayahnya, kepada datuknya, membesar, memelihara, hidup dalam rumah tangga Abu Talib, iaitu Nabi SAW. Nah, itu perinciannya, ya, boleh dirujuk dalam kitab sirah. Jadi orang yang pertama kali mensolati beliau SAW adalah Al-Abbas radhiyallahu anhu, iaitu bapa saudaranya. Ya, bukan sepupu tu anaknya, Abdullah bin Abbas. Ni Al-Abbas, bapa saudara. Ya, kemudian Bani Hashim. Kerana Nabi SAW datang daripada Bani Hashim, suku Quraisy, kabilah yang paling mulia. Kemudian kaum Muhajirin. Kemudian kaum Ansar. Kemudian yang lainnya. Ketika orang dewasa telah selesai mensolatkan jenazah Nabi SAW, maka anak-anak pula masuk, budak-budak, kanak-kanak lelaki. Kemudian wanita. Di sini dia tak sebut. Kemudian para hamba sahih. Kerana tengok kitab sirah lain dia sebut. Ya. Kalau disebut aturannya ada sedikit perbezaan. Tak apalah, kita pakai apa yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian beliau SAW dikuburkan, dimakamkan. Dimakamkan di mana ni? Ya, iaitu dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang masuk ke dalam lubang kubur adalah Al-Abbas, tadi bapa saudara Nabi SAW, Ali, Al-Fadl, dan Qutham, kedua putera Al-Abbas radhiyallahu anhuma, dan Syukran. Jadi ini orang-orang yang menguruskan jenazah Nabi SAW dan orang-orang yang nantinya akan menguruskan permakaman Nabi SAW. Ia melanjutkan, ada yang mengatakan Usamah bin Zaid, kekasih kesayangan Nabi SAW, anak daripada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya, iaitu Zaid adalah bekas anak angkat Nabi SAW. Dan Aus bin Khawli bersama mereka. Itu adalah gambaran ringkas tentang urusan solat dan urusan permakaman, siapa yang terlibat. At least kita kena tahu ni. Ni poin-poin penting ni yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, agar apa, kita ingat, kita hafal, supaya jangan gagal dalam menjawab. Ya, kalau ada exam ni mesti jawab penuh, full mark. Jadi di sini catatan kaki disebut, ya, tentang solat, sifat solat jenazah Nabi SAW sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahawa mereka mensolati jenazah Rasulullah SAW sendiri-sendiri tanpa diimami oleh seorang pun. Ini adalah perkara yang sudah disepakati, tidak ada perselisihan di dalamnya. Yang diperselisihkan hanyalah tentang alasannya. Kenapa solat sendiri-sendiri, tidak ada imam? Padahal dalam solat jenazah kita diperintahkan oleh Nabi SAW sebagai sunnahnya adalah ada imam. Ya, dan ini solat jenazah adalah solat yang ringkas. Ya, solat yang paling mudah berbanding dengan solat wajib dan solat sunat. Kerana apa? Kerana solat jenazah tidak ada sujud dan rukuk. Dalam posisi berdiri, ia hanya memerlukan 4 kali takbir. Ada riwayat lain mengatakan lebih daripada 4 takbir. Ada riwayat lain 4, 5, 6, 7 kalau tak silap. Ya. Tapi umumnya, generalnya, solat itu 4 takbir, sebagaimana yang biasa dibuat. Tapi ada riwayat mengatakan lebih daripada 4 takbir. Jadi solat jenazah ini adalah solat yang mudah, namun dia menjadi payah, sehingga mengkhawatirkan, menakutkan, ya, orang-orang yang apabila meninggal salah seorang ahli waris mereka, terutamanya kedua orang tua. Dan solat ini biasa selalu diserahkan oleh keluarga tersebut kepada pihak surau atau pihak masjid. Padahal yang terbaik adalah, ya, ahli waris itu yang sendiri yang mengimami solat jenazah, khususnya anak lelaki. Kenapa? Kerana di situ ada 2 perkara. Yang pertama adalah, ya, sebagai apa? Khidmat terakhir seorang anak terhadap salah seorang orang tuanya. Betul kan? Khidmat terbaik. Itulah waladun soleh yad'ulah. Tu dapat dah di situ kedua orang tuanya. Yang kedua,
Kerana apa yang kedua? Kerana keikhlasannya tak akan tertandingi oleh siapa pun kalau jadi imam. Dia tu mesti, ya, tak akan ada unsur kecacatan di sisi keikhlasan. Sebab ayah dia, mak dia, betul kan? Mesti ketika dia solat tu dengan penuh perasaan, penuh keikhlasan, penuh kekhusyukan, dan penuh penghayatan. Dan tentu penuh pengharapan. Ketika dia baca tu, dia minta mohon doa. Kerana mak dia, ayah dia, mesti keikhlasan tu muncul. Ya, kalau orang lain belum tentu. Apatah lagi orang lain tu tak kenal, tak biasa, tak rapat, kurang. Ni istimewanya. Jadi wahai anak, ya, belajar tentang hal ini. Kerana solat jenazah itu adalah doa. Dan Nabi SAW sebut, kalau dalam solat itu ada 40 atau 70, kalau tak silap, benar tauhidnya, maka diampuni dosa, iaitu jenazah tersebut yang disolati itu. Jadi anak kena memainkan peranan penting. Kerana itulah tugas dan khidmat kamu terhadap orang tua kamu sebelum kamu menghantarnya ke alam kubur. Jadi solat jenazah, solat yang paling mudah. Tak perlu rukuk, tak perlu sujud, bacaannya ringkas. Dimulai dengan niat. 4 takbir, boleh diangkat tangan atau sekali saja, atau 4 kali. Ya, kebiasaannya yang 4 lah. Allahu Akbar. Rakaat pertama baca suratul Fatihah. Tidak ada surah yang dibaca sesudahnya. Senang tak? Takbir yang kedua, selawat Ibrahimiyah. Tu selawat dalam tahiyat. Takkan tak pandai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar, baca doa untuk jenazah. Kalau lelaki, Allah maghfir lahu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Kalau tak hafal panjang-panjang tu, baca saja Allah maghfir lahu. Ulanglah 4-5 kali. Ya Allah, ampunlah dia, ayahku, mak aku, Allah maghfir laha. Sekejap dia kerusun, insya-Allah dia pandai. Habis yang tu takbir yang keempat. Tak tahu nak baca apa dah takbir yang keempat, bagi salam terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Selesai. Cepat tak? Kenapa ringkas? Kerana urusan jenazah hendaklah disegerakan. Ya, sesudah itu terus usung jenazah. Sama ada letak di bahu, bawa ke kuburan jika dekat, jika memungkinkan, jika tidak, naiklah di atas van jenazah. Sekarang kuburan jauh-jauh, berkilometer. Tu. Jadi jangan diabaikan perkara. Nikmat tak kedua orang tua apabila anak-anaknya sendiri yang menguruskan dia. Apatah lagi kalau diuruskan dari awal, disolat, dimandikan oleh anak-anak, dikafankan oleh anak-anak, disolati oleh anak-anak, dan dikebumikan pun oleh anak-anak, dan berjalan di atas aturan sunnah. Nikmat yang tak dapat digambarkan, kenangan manis bagi anak-anak. Tapi kalau diswastakan pada orang, ya, khususnya ketika memandikan jenazah, mereka tahu aib ayah kita, mak kita. Tapi kalau kita, tak ada isu apa-apa, betul kan? Sebab hari-hari kita tengok mak ayah kita, kita tahu. Nampak tak? Terjaga tak? Terpelihara tak? Aib kedua orang tua. Selamat. Wahai anak-anak, ni ya, yang banyak diabaikan. Belajar tinggi-tinggi, masuk universiti, jawatan tinggi, tapi urusan jenazah kedua orang tua pun tak boleh nak buat. Alangkah sedihnya kedua orang tua. Kenapa jadi demikian? Sebab kedua orang tua tak didik anak-anak dia. Salahnya balik pada siapa? Kedua orang tua. Dan sebab itu kedua orang tua naklah membuat wasiat. Ini kalau kita faham tentang aturan ni, penting ni. Ini hari terakhir kita di dunia, sebelum kita berada di bawah perut bumi. Ya, hari terakhir kita berada di atas muka bumi, sebelum kita ditanam dalam perut bumi. Tulis wasiat. Nanti kalau ayah mak meninggal, ya, hendaklah diuruskan pengurusan jenazah daripada awal sampai akhir oleh ahli keluarga, anak-anak. Dan hendaklah diuruskan sesuai dengan aturan sunnah Nabi SAW. Tu. Sebut siapa yang jadi imam, ketua-ketua ni siapa, koordinator. Anak sampai 7, sampai 8, sampai 4, sampai 5. Ya. Seorang pun tak ada. Ajaib. Jelaskan satu persatu. Jadi nanti kalau berlaku kematian, maka bila pihak masjid, pihak surau datang, maka maklumkan kepada mereka. Mereka itu cuma jadi pembantu, observer kalau diperlukan.
Kalau tidak, semuanya dilakukan oleh ahli keluarga. Baik. Cuba bayangkan. Waktu keberadaan kedua orang tua kita, mak kita boleh memandikan kita. Ada 10 adik-beradik, dia mandikan semua. Sejak kecil lagi, sampai ke besar. Nampak? Tu. Takkanlah mak kita meninggal, kita 4-5 orang tak boleh uruskan. Itu khidmat kita untuk mak ataupun ayah kita. Ini faedah tambahan. Baik. Jadi Nabi SAW, ini adalah khususiah untuk Nabi SAW, iaitu disolati secara sendiri-sendiri. Adapun kita, maka dituntut untuk ada imam dalam solat jenazah dan diusahakan untuk mendapatkan ramai dalam menyolati jenazah, kerana itu adalah berbentuk doa. Ramai berdoa dimustajabkan oleh Allah. Baik, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dalam lahat dan diletakkan batu-bata padanya dalam lahatnya. Ada yang mengatakan 7 batu bata, kemudian mereka menutupinya dengan tanah, menjadikan kuburnya meninggi dan menyiraminya dengan air. Ada yang mengatakan Al-Mughirah masuk di dalamnya, tetapi hal ini tidak sahih. Baik, ini mari kita lihat catatan. Ya, Nabi SAW dikuburkan dalam lahat. Jadi penguburan ni ada 2 bentuk. Satu dia panggil lahat, satu dia panggil syaq. Apa beza? Ada tak catatan kaki sini? Kalau lahat itu adalah kubur tu macam ni bentuk dia ke dalam. Ni dia di tepi. Dibuat lubang di tepi. Itu adalah lahat. Kalau syaq dia adalah kuburan di tengah. Di tengah itu dibuat lorong. Di situ diletak jenazah. Jadi Nabi SAW dia letak di tepi. Kerana lahat. Tengok ada catatan kaki 31. Al-lahat, iaitu lubang pada sisi bahagian kubur. Di antara yang menunjukkan bahawa beliau SAW dibuatkan yang lahat lalu diletakkan batu-bata di atasnya ialah perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, buatkanlah lahat untukku dan letakkanlah batu di atasnya, sebagaimana yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim nombor 9666. Maknanya Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, ketika beliau bagi wasiat, kalau beliau meninggal nanti, maka buat lahat, bentuk kuburannya nanti untuk dia beristirahat di situ, di perbaringan, iaitu buat lahat sebagaimana yang dibuat untuk Nabi SAW. Jadi boleh 2, lahat ataupun syaq. Kalau di masyarakat kita, 2 ini bergantung pada jenis tanah. Kalau tanah yang perui pasir, biasa dibuat syaq. Sebab apa? Kalau dibuat lahat, nanti dia akan jatuh tanah-tanah itu. Itu contoh. Baik. Tapi kalau tanah itu tanah liat, maka dia kuat, maka boleh dibuat lahat ke arah tepi. Dua-duanya adalah sunnah. Dua model bentuk untuk ruangan meletakkan jenazah di dalam tanah. Baik. Jadi catatan kaki yang lain disebut, diriwayatkan secara sahih bahawa kubur Nabi SAW diundukkan seperti punuk unta. Ini maknanya nanti ditimbun, ya, ditinggikan sedikit. Hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nombor 1390 dari Sufyan At-Tammar radhiyallahu an, bahawa ia melihat kubur Nabi SAW diundukkan. Maknanya dibuat meninggi, ditinggikan, ya, sejengkal. Betul. Dari Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW dibuatkan lahat lalu diletakkan batu-bata di atasnya, lalu kuburnya ditinggikan dari permakaman tanah sekitar 1 jengkal. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan sanadnya sahih sesuai syarat Muslim. Jadi apa catatan kaki sini? Faedah tentang binaan kuburan. Ini nanti ada penjelasan. Nabi SAW ni tak satu pun yang ditinggalkan. Ya, bentuk kuburan, model kubur tu bagaimana, ciri-ciri dan sifat pun Nabi SAW jelaskan. Jadi di sini pentahqiq menyebutkan faedah tentang kuburan Nabi SAW. Tidak dibolehkan meninggikan kubur dari permukaan tanah lebih daripada sejengkal, dan diharamkan berlebih-lebihan dalam meninggikannya, membangun suatu bangunan di atasnya, memasang lampu di atas kuburan, atau menjadikan kuburan sebagai masjid, jadi tempat ibadah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, La tada'a timsan
La tad'a timthalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Ya, jangan dibiarkan patung berhala, melainkan engkau hancurkan. Dan jangan biarkan kubur yang ditinggikan, melainkan engkau ratakan. Tu Hadis Muslim nombor 666. Dan akhir ucapan beliau SAW sebelum wafatnya adalah, ini di antara wasiat-wasiat penting Nabi SAW beberapa hari sebelum wafat. Tengok apa di antara wasiat Nabi SAW. Menunjukkan besar tak ni? Sangat besar. Kerana kekhawatiran yang sangat besar oleh Nabi SAW akan penyimpangan yang bakal berlaku, yang dilakukan oleh sebahagian daripada umatnya, yang akan dipelopori oleh orang awam atau orang berilmu, oleh orang berilmu, iaitu agamawan yang menyimpang. Mereka akan buat perbuatan seperti yang dilakukan oleh para Yahudi dan Nasara, iaitu mengagungkan kuburan. Puja kubur, istilah masyarakat kita sekarang. Kalau sebut penyembah kubur dia marah. Jadi istilah yang lebih lunak sikit, pemuja kubur. Persis sama seperti yang dilakukan oleh apa yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida yuhazziru ma sana'u. Semoga Allah Ta'ala melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi Nabi SAW memperingatkan terhadap apa yang mereka perbuat tu, generasi Yahudi dan Nasara. Ya. Dan realiti yang berlaku adalah berlaku apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Sebahagian daripada umatnya yang menyimpang, namun mereka menyandarkan pada agama, padahal agama berlepas diri. Terang jelas peringatan Nabi SAW, jangan jadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah atau tempat perayaan. Orang-orang yang memuja kubur ini, yang membesarkan kubur, kubur yang mereka besarkan tu kubur apa? Para-para ulama yang mereka anggap wali, syekh-syekh mereka yang telah mati. Lalu apa mereka perbuat tentang kuburan itu? Mereka menyelisihi 180 darjah apa yang Nabi SAW peringatkan. Ya. Nabi SAW larang apa dalam kuburan ni? Buat kuburan tu hanya tinggi sejengkal saja, tanpa ada apa-apa perlu hiasan atau binaan. Tapi apa yang kita lihat sekarang, kuburan mereka itu bagaimana mereka bina? Ya, bermewah-mewahan, berboros-borosan. Kubur zaman sekarang, khususnya kelompok tadi tu, mereka membesarkan kuburan itu. Mereka bermewah-mewahan dan memiliki i'tiqad khusus tentang kuburan para wali yang mereka anggap wali itu. Apa yang mereka buat terhadap kuburan itu? Ya, banyak yang mereka buat. Pertama, mereka menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, tempat perayaan. Dan itu terbukti, tak ternafikan. Sehingga mereka bermati-matian mempertegaskan boleh minta kepada orang yang telah mati atas nama istighosah. Istighosah atas nama bertawasul. Tawasul lain, istighosah lain, tak sama. Kita dah belajar dah. Dalam bab permohonan ada 3 jenis. Yang paling utama, isti'anah, isti'azah, istighosah. Istighosah itu khusus untuk memohon agar diangkat segala kesulitan, kepayahan, musibah, perkara mudarat. Yang ini khusus. Yang ini memang keperluan mendesak, betul kan? Orang yang sakit, orang yang susah sangat, nak minta dia angkat kesulitan ini dengan kadar segera kebiasaannya manusia. Jadi bagaimana cara dia? Dia istighosah kepada siapa? Kepada makhluk. Pergi ke kuburan-kuburan yang dianggap kubur wali ni, langsung minta. Atau tak pergi ke mana-mana, tapi sebut nama syekh tu, syekh ni. Ya, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ya, isu terkini tu pula, ya, kumpulan-kumpulan yang menyimpang, yang sesat. Siap boleh telefon lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, nombor sekian-sekian. Sampai kekarutan seperti itu pun diamini oleh manusia. Inilah betapa berbahayanya bidah. Sehingga akal sihat tak berfungsi, sampai diperbodohkan oleh iblis, sampai ke tahap yang sangat membinasakan. Nampak tak? Padahal dalil terang sekali, jelas Nabi SAW larang. Jangan ikut orang Yahudi dan Nasara. Tengok kuburan mereka bagaimana. Dibina bangunan-bangunan tu kan,
Dia buat batu-batu pelik yang sangat besar. Umat Islam ikut. Padahal tengok betapa sederhananya kubur Nabi SAW. Sangat sederhana. Ya, kubur-kubur mereka itu, Masya Allah. Apa yang mereka buat? Mereka buat binaan bersimen. Mereka buat bangunan menaunginya. Mereka pasang lampu, pasang kelambu, tabur bunga-bungaan sampai penuh. Ya, di tembok dihiasi. Tu. Dia letak gambar-gambar. Gambar-gambar syekh tu yang ada di dalam kubur. Ya, kalau tak dikubur tu dikeliling ni. Bangunan yang dibuat tu penuh gambar. Ya. Tu. Kemudian diadakan majlis-majlis khusus, upacara-upacara tertentu pada hari-hari tertentu. Kemudian dijadikan tempat ibadah. Ada ritual, ada hari, ada aturan. Itu dia buku pula, SOP ziarah. Wasak tak ni? Wasak. Itulah kaum kuburiyun. Kalau sebut kaum kuburiyun ni marah. Kalau kamu benar, kenapa kamu marah? Betul kan? Macam ahli bid'ah tu. Kita kata dia ahli bid'ah. Kenapa marah? Kalau kamu kata kamu tu ahli sunnah. Ya, kan kamu atas namakan bid'ah hasanah. Perbuatan kamu tu pun kamu kata bid'ah hasanah. Tak kata sunnah kan? Patutnya nama kamu tu adalah ahli bid'ah hasanah. Bukan ahli sunnah. Di situ sendiri dah terbantah diri mereka tu sendiri. Kalaulah kamu kata semua amal yang kamu buat ni yang tidak ada daripada Nabi SAW atas nama bid'ah hasanah, kenapa kamu tak namakan kumpulan kamu tu ahli bid'ah hasanah? Bukan ahli sunnah, ahli bid'ah hasanah wal jamaah. Memang betul tak? Nampak tak? Contradiction dirinya sendiri. Takkan sama sunnah dengan bid'ah hasanah, takkan sama. Ya, sebab tu Nabi SAW sebut al-jamaah. Ma makna al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabat yang berjalan di atasnya. Takkan dia buat binaan kuburan bagai-bagai ni, pasang tembok, ya, buat bangunan, pasang lampu, pasang kelambu, letak bunga bagai-bagai, kemudian buat ritual ibadah itu. Itu adalah perbuatan para sahabat. Takkan mereka buat. Nabi SAW sendiri pun tak buat, bahkan larang. Jadi jangan khawatir untuk menolak kelompok itu. Terang depan mata. Jangan kamu membutakan mata. Biar buta mata, jangan buta hati. Ni mata cerah tapi hati buta. Hati tu tangkap, ini iman ke kesyirikan, iman ke kekufuran, ini sunnah ke bid'ah. Hati tu yang tangkap. Hidayah hanya di situ. Akal diproses bagi maklumat. Biar akal tu berfungsi. Ketika membaca hadis Nabi SAW ni, takkan tak boleh proses. Betul kan? Ni dia punya filteringnya kat sini. Nabi SAW sebut, laknat Yahudi Nasara. Kenapa? Jadi kubur para Nabi sebagai tempat ibadah. Kamu buat tu kan ibadah kan? Pergi kuburan. Ingat, kubur Nabi SAW sebut bukan tempat ibadah. Mafhumnya di sini. Ini muhkamat, bukan mutasyabihat. Tapi kelompok bid'ah tu dia jadikan mutasyabihat. Tu yang dia buat macam, tak, ni maksudnya begini, ni. Sebagai bentuk pemuliaan, boleh saja kita buat. Ya Rabbi. Alangkah besarnya nikmat hidayah ini. Alangkah besarnya nikmat sunnah. Sebab itu Imam Ahmad rahimahullah ajar kita satu doa, Allahumma ahyina alal Islam was sunnah. Wa amitna tu tambahan, nak taukid boleh. Allahumma ahyina wa amitna alal Islam was sunnah. Sebab apa? Tu zaman Imam Ahmad rahimahullah tu. Ya, yang sunnah itu kukuh kuat mendominasi, bid'ah baru mula nak masuk, nak menyebar. Di zaman sekarang bid'ah itu yang mendominasi. Akhirnya orang pandang bid'ah itu sebagai sunnah. Kerana manusia ni dia terkesima dengan penampilan. Orang zaman sekarang kebanyakannya jahil. Jadi bila tengok Tok Syekh pakai jubah, pakai serban, tasbih tak lekang daripada tangan, pakai selipar bagai-bagai, janggut Masya Allah, ucapannya lembut, desainnya Masya Allah, wajahnya cantik, handsome, alim, kena ikut. Kalau itulah kaedahnya, adakah puak-puak yang sesat di zaman salaf, Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij itu penampilannya lebih menakjubkan kalau kita boleh tengok ketika itu berbanding dengan sekarang. Betul kan? Lagi alim dia, lagi kuat baca Quran dia, sebagaimana Khawarij itu, sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkesima melihat mereka ketika nak datang berdebat dengan mereka. Ya, ketika minta izin kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk berdebat dengan Khawarij itu. Ya, tengok mereka adalah ahli ibadah di malam hari, baca Quran, berzikir, hitam dahi.
Pakaian ni ahli zuhud. Bayang. Tapi para sahabat tidak guna itu kaedah neraca kebenaran. Neraca kebenaran datang kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini kaedah yang hendaknya diajar pada masyarakat di zaman sekarang. Jangan tertipu dengan penampilan. Jangan tertipu dengan keturunan. Jangan tertipu dengan kedudukan, jawatan. Dia ada PhD ke, doktor ke, profesor ke? Ya. Bekerja di jabatan agama ke, ada authority ke? No. All of them must be filtered by qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salafus salih. Selamat ni. Kita tak akan jumpa kaedah ni melainkan orang yang berjalan di atas manhaj salafiyah. Manhaj salaf. Tiada orang nak tuduh apa pun, Wahabi ke, apa-apa saja ikut dia. Tetapi kerangka kita, reference kita tu memang otentik. Quran dan hadis dan segala perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Ini contoh dalam dini ni. Terang jelas Allah laknat. Jangan jadikan kuburan buat bangunan bagai-bagai. Jangan pasang lampu. Kalau tengok kelompok itu, semua ciri ni daripada dia. Tak ada satu pun yang terlepas. Betul kan? Bahkan lagi banyak lagi ciri lain yang tak disebut di sini. Bayang. Sehebat apapun Quran yang keluar daripada mulutnya, kalau menyelisihi wasiat Nabi SAW, out you go. Ini syubhat yang sangat sulit untuk dilepaskan daripada orang-orang awam khususnya. Kerana pelopor mereka itu adalah berpenampilan agamawan. Bahkan mereka hafal Quran, hafal hadis, buat daurah hadis lagi, bagi sanad bagai-bagai. Tapi itu bukan dalil. Dalilnya adalah lihat practicality di lapangan. Sama tak dengan apa yang mereka baca? Ajaib. Takkan mereka tak jumpa hadis-hadis dia? Sebab apa dia jumpa tapi dia menyelisihi? Kerana dia mendatangkan kesamaran. Dia keluarkan syubhat. Dia tak memahami sebagaimana yang difahami oleh salafus soleh. Sebab tu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ya, di zaman dia nak berhadapan dengan kelompok-kelompok ini, dia tulis satu buku khusus, Kashfus Syubhat. Menguak, membuka tirai syubhat. Pelbagai alasan dalam 16 fasal. 16. Dibuat 16 tajuk. Nak bantah satu-satu. Dengan alasan, minta pada orang mati boleh bagai-bagai. Syekh rahimahullah bantah satu persatu. Baca kitab tu. Itulah orang-orang musyrik di zaman dia. Orang Islam tapi melakukan kesyirikan. Ketua dia siapa? Tok Syekh. Tok Guru. Orang alim. Tetapi mereka jatuh kepada pelanggaran dan peringatan Nabi SAW. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jasa besar Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah dan murid-muridnya adalah mengembalikan semula kuburan para sahabat Nabi SAW, kuburan Nabi SAW, kepada wasiat Nabi SAW. Tengok kuburan Baqi'. Indah tak? Tenang tak nak mata lihat? Lapang tak? Sesayuk mata memandang, indah. Datar, lapang, hanya ada tanda batu satu, kemudian rendah kuburannya, persis seperti Nabi SAW wasiatkan. Yang sebelum itu penuh dengan kubah-kubah bangunan-bangunan tinggi, rapat-rapat, besar-besar. Ya, bahkan di kuburan Nabi SAW itu, ketika dikembalikan pada asal, tak terhitung benda yang dilontarkan dalam kuburan Nabi SAW. Surat-surat, surat-surat diletak dalam kuburan itu, dibuang. Ya, macam-macam tulisan. Nampak tak? Itulah Allah datangkan seorang mujaddid, Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang sangat digeruni dan dimusuhi oleh kelompok yang mengikuti jalannya Yahudi dan Nasara, pemuja kubur itu. Jadi ini kena dijelaskan. Kaum kuburiyun itu mereka menyimpang daripada aturan dan jalannya agama. Mereka membesarkan kuburan sehingga mereka melakukan perjalanan-perjalanan jauh ke seantero dunia untuk pergi ke kuburan-kuburan itu dan melakukan pelbagai ritual. Bahkan di antara mereka itu sujud ke arah kuburan, berdoa ke arah kuburan, minta kepada pemilik kuburan. Padahal dilarang. Berdoa kiblatnya adalah di mana? Arah kiblat, bukan arah kuburan Nabi SAW. Nanti akan datang penjelasan dalam bab, iaitu aturan ketika berada di kuburan sebagai faedah tambahan. Ini nak dijelaskan tajuk ini kerana dia besar. Jadi ingat, kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat perayaan. Tapi kuburan adalah tempat ziarah. Kuburan adalah tempat muhasabah. Kuburan adalah tempat mengambil ibrah. Kuburan adalah tempat untuk kita mendoakan orang yang berada
pemilik kuburan itu. Itu saja. Selesai, balik. Ya, ini tak buat macam-macam program di kuburan. Bahkan bernasyid, bergendang, berkasidah. Bahkan berzikir, terpekik, terlolong. Bayangkan sampai tahap tu. Bahkan menari di kuburan. Ini ajaran daripada mana ni? Saling tak tumpah, Yahudi dan Nasara. Tak takutkah mereka akan mendapat laknat daripada Allah SWT? Apa laknatnya? Iaitu jauh daripada hidayah. Makin sesat. Tu yang dapat ditegur, makin datangkan syubhat, kesamaran. Macam-macam dia datangkan. Kenapa? Kerana telah tertipu dengan syubhatnya iblis, syaitan. Waliyazubillah. Semoga Allah menjaga kita daripada terjatuh ke dalam sebarang syubhat, kesyirikan dan kebidahan. Ya, semoga kita berjalan di atas aturan, ajaran dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, yang diperingatkan dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti di sini. Ya, nanti kita akan sambung, iaitu kita akan terangkan faedah tentang urusan pemandian, pengkafanan dan penguburan Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis. Yang ada persoalan yang barangkali yang kita tertanya, bagaimana keadaan jasad Nabi SAW yang mulia ketika dimandikan? Pakaiannya itu, adakah ditukar, diganti dengan pakaian lain? Siapa yang memandikan? Ya, kemudian bagaimana tentang solat jenazah Nabi SAW itu? Bagaimana boleh berlaku tidak ada imam? Padahal Nabi SAW perintahkan pada umatnya dalam solat jenazah ada imam kan? Dan Nabi SAW pun sebelum tu mengimami dan menyolati jenazah para sahabat. Betul kan? Kenapa pada Nabi SAW tidak seperti itu? Kenapa berlaku demikian? Dan tentang lokasi penguburan Nabi SAW dan sifat kubur Nabi SAW. Tu yang kita nak bantah nanti, kuburiyun tu. Ya. Kerana contoh terbaik, teladan terbaik adalah kubur siapa? Modelnya kubur Nabi SAW. Dan bagaimana keadaan kubur Nabi SAW sekarang ini? Yang dijadikan syubhat oleh kaum kuburiyun untuk membesarkan kubur mereka. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.